Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Maria Kamarudin selaku pensyarah bagi kursus pendidikan bimbingan dengan kod BNK 1044. Nama saya Chia Iwen dengan ahli kumpulan saya Nur Aina dengan Muhammad Farid. Kumpulan kita akan menjalankan satu pembentangan tentang bidang psikososial dan kesihatan mental. Sila enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Farid bin Hashim dan hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan psikososial dan juga kesihatan mental, iaitu daripada kursus BNK 1044. Okey, dalam psikososial dan kesihatan mental ni, apa yang kita akan perincikan dalam ni adalah mengenai perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi dan perkembangan peribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubung dengan orang lain. So maksudnya psikososial ni kita macam kita nak tengok perkembangan yang berkaitan dengan aspek-aspek ni, iaitu emosi, motivasi dan juga perkembangan peribadi. Okey. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan teori psikososial, kita akan saksikan satu video yang setelah saya sharekan link dia dekat PowerPoint. Okey, melalui video yang kita tengok tadi, iaitu daripada PowerTune, berkaitan dengan teori Erikson. Dia mengatakan perkembangan psikososial adalah merupakan perkembangan persamaan dengan ego. Erikson juga percaya bahawa kemampuan memotivasikan sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Kalau kita dapat lihat, perkembangan sosial manusia ni terbagi kepada 8 fasa dan beberapa di antara adalah fasa perkembangan psikososial kanak-kanak. Iaitu fasa pertama adalah pembentukan kepercayaan dan tidak percaya. Waktu ni kanak-kanak yang mengalami fasa ini adalah berumur daripada baru lahir sehingga ke 18 bulan. Dan fasa ini kanak-kanak akan mula belajar untuk mempercayai ataupun tidak mempercayai dengan orang sekeliling dia. Jadi kalau dia mempercayai orang yang di sekeliling dia, dia akan mula berasa selesa dan juga dia akan nyaman dengan orang yang selalu berinteraksi dengan dia. Okey, fasa kedua adalah fasa autonomi ataupun malu-malu ataupun ragu-ragu. Ini berlaku pada kanak-kanak pada usia 18 bulan hingga ke 3 tahun. Dalam fasa ini, kanak-kanak mula dia macam malu-malu untuk bergaul dengan orang lain. So maksudnya dia kadang-kadang dia ada keraguan tentang bahaya dengan dia peka dengan terhadap persekitaran dia. Okey, fasa ketiga adalah fasa inisiatif ataupun berlawanan merasa bersalah. Waktu ni 3 tahun hingga 6 tahun, kanak-kanak akan mudah apabila dimarah oleh ibu bapa, dia akan mudah rasa bersalah. Daripada rasa bersalah ni, dia akan cuba untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa yang akan datang. So jadi dia dah tahu pada peringkat ni, dia tengok ayah dia buat muka je, maksudnya ayah dia ada benda yang tak kena, yang ayah dia rasakan dia buat salah. Okey, untuk fasa yang keempat adalah fasa inisiatif ataupun dia akan berlawan dengan fasa inferior, iaitu rendah diri. Waktu ni berlaku pada manusia yang berumur 6 tahun hingga ke 12 tahun. Waktu fasa ini manusia sudah macam start berfikir masuk ke dalam sekolah dan mula belajar tentang asas-asas, iaitu asas menulis, membaca, mengira. Waktu ni pelajar dah mula start berfikiran secara logik. Dia sudah mempunyai kefahaman tentang dia punya diri. Okey. Fasa yang seterusnya adalah fasa identiti ataupun kekeliruan. Maksud fasa di sini pada manusia berumur 12 tahun hingga ke 20 tahun,
kita akan mula untuk cari kita punya identiti kita, iaitu kita punya matlamat hidup kita. Maksudnya kalau kita seorang yang berjaya, kita akan dapat tengok kita punya matlamat yang boleh membimbing kita untuk menuju kepada masa depan dengan berjaya. Tetapi manusia yang mengalami yang tidak berjaya, dia akan mengalami kekeliruan. So maksudnya dia akan dia hidup tanpa matlamat dan dia mudah putus asa. Okay, fasa yang seterusnya adalah fasa kemesraan atau pengasingan diri. Waktu fasa ini manusia akan start belajar untuk mengenal cinta ataupun dia ke arah membentuk keluarga. Pada fasa ini orang yang berjaya untuk berjaya macam dia bercinta ataupun dia mempunyai pasangan dalam hidup dia, dia akan terus membentuk satu keluarga yang bahagia. Tapi manakala orang yang tidak berjaya, orang yang bujang, dia akan mengalami kekecewaan pada masa ini dan menyebabkan dia banyak mengasingkan diri. Okay, fasa yang seterusnya adalah fasa generativity ataupun pemusatan. Daripada fasa ini berlaku pada lingkungan umur 40 tahun hingga ke 65 tahun. Di fasa ini ketua keluarga akan mula untuk membentuk satu keluarga yang bahagia. Macam dia dah ada macam-macam, dia nak family dia bahagia. Kalau pemusat dan fasa terakhir adalah fasa kesepaduan ataupun fasa berputus asa. Waktu di fasa ini adalah berlaku pada orang yang bergolongan 65 tahun ke atas. Dan fasa ini fasa di mana manusia akan kita recall balik apa yang pernah dia buat dulu. Maksudnya dia tengok satu persatu. Kalau semua yang dia recall tu dalam berjalan dengan lancar dia punya hidup, maksudnya dia akan rasa macam kepuasan. Tetapi kalau apa yang dia buat sebelum ni semua macam tak kena dengan matlamat dia, maka waktu ni dia akan berasa putus asa dan down. Okey, yang seterusnya adalah kesihatan mental. Dan kesihatan mental ini bermaksud adalah satu tahap kesejahteraan psikologi atau ketiadaan penyakit mental. Ia merupakan keadaan seseorang yang berfungsi pada tahap penyesuaian emosi dan tingkah laku yang memuaskan. Maksudnya apa yang dia buat memenuhi semua kehendak dia punya emosi dan juga tingkah laku. Okey, kalau kita tengok sejak kebelakangan ini terdapat banyak tumpuan diberikan kepada terhadap kesihatan mental. Adanya selaras dengan kemajuan negara kita yang kini berkembang, masalah kesihatan mental dan penyakit mental telah menjadi semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Maksudnya didapati peningkatan yang ketara dalam keadaan membunuh diri dan penyakit mental sejak sedekat lalu berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Oleh itu adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental. Kepentingan membela tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental memerlukan intervensi dan rawatan. So maksudnya negara kita makin maju, masalah kesihatan mental dalam pada negara kita juga meningkat. Jadi dia berlaku disebabkan oleh ada kemahuan emosi yang tidak dapat dipenuhi. So maksudnya apa yang dia buat, tingkah laku yang manusia itu buat tak mengikut apa yang kehendak emosi mereka itu nakkan. So jadi daripada situ akan berlakunya masalah kesihatan mental. Mereka punya emosi akan terganggu. Maksudnya mereka buat benda yang mereka tak suka. Daripada kami punya ni jadi kumpulan kami akan menguraikan berkaitan dengan psikososial dan juga masalah kesihatan mental dalam skop psikososial kanak-kanak, iaitu di pasal 1, 2 dan 3. Dan saya akan serahkan saya punya pembentangan kepada rakan-rakan saya yang lain. Okey, terima kasih.
Selamat pagi semua. Selamat pagi. Baik. Nama saya Chia Iwen. Boleh panggil saya Cikgu Chia. Tadi dah dengar penjelasan dari Cikgu Farid kan? Tentang teori-teori, definisi dan sebagainya. Mesti korang dah rasa bosan kan? Ya, sikit lah. Baiklah. Sekarang, Cikgu Chia akan menjalankan satu program yang menarik, iaitu program menjaga kebersihan. Wah. Sebelum menjalankan program ini, Cikgu Chia nak semua berdiri. Okey. Lepas tu, angkat tangan. Cikgu Chia nak tengok tangan semua. Okey dah? Buat macam ni. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pandai. Okey. Aktiviti ini adalah satu pemanasan bagi lebih fokus tentang program Cikgu Chia. Okey. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih atas kerjasama semua. Okey, sekarang Cikgu Chia akan bagi korang tengok satu gambar. Okey. Apa yang korang nampak dalam gambar ni? Seorang kotor, seorang betul. bersih. Seorang yang kotor dan seorang yang Bersih. bersih. Jika Cikgu Chia bagi pilihan, kanak-kanak semua nak A ke yang B? B. Semua nak yang B kan? Tak ada orang nak jadi A sebab dia Kotor. kotor. Ya, betul. Okey, pandai semua. Okey, seterusnya Cikgu Chia akan memberi penjelasan tentang apa itu kebersihan diri. Kebersihan diri merupakan satu kebersihan tubuh badan yang perlu dijaga oleh setiap individu. Termaksudlah semua anak-anak di sini, termaksudlah Cikgu Chia, Cikgu Farid, Cikgu Aina dan semua individu di dunia ini. Semua individu ini haruslah menjaga kebersihan diri untuk menjamin kesejahteraan hidup. Okey, siapa yang rasa dirinya menjaga kebersihan diri, cuba angkat tangan. Wah, nampaknya semua anak-anak di sini menjaga kebersihan diri. Okey, turun tangan. Ini adalah satu amalan yang baik dan perlu diamalkan selama-lamanya di kehidupan kita, okey? Jadi, apakah komponen-komponen anggota badan yang kita haruslah menjaga kebersihan diri dalam kehidupan kita? Okey, kita boleh tengoklah peta puet ini. Okey, yang pertama apa? Mulut. Betul, mulut. Yang kedua, Gigi. gigi. Yang ketiga, badan. Yang keempat, rambut. Yang kelima, tangan. Betul. Okey, yang last sekali Cikgu Chia nak murid yang berbaju merah tu. Apa? Kaki. Betul, kaki. Okey. Pandai ya semua. Okey, sekarang Cikgu Chia akan menjelaskan setiap anggota badan yang kita haruslah menjaga kebersihan. Okey. Yang tadi pertama, kebersihan mulut. Okey, kita mestilah menggunakan ubat gigi semasa menggosok gigi. Kenapa? Sebab ubat gigi mengandungi kandungan yang boleh menjadikan gigi kita putih, bersih daripada tidak menggunakan ubat gigi. Yang kedua, gunakan kaedah yang betul semasa gosok gigi. Yang ini nanti Cikgu Aina akan menunjukkan kaedah yang betul semasa gosok gigi. Okey, macam mana ya? Nanti kita akan belajar dari Cikgu Aina. Okey, yang ketiga, menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Siapa yang hanya gosok gigi sekali je dalam sehari? Tak ada kan? Kita bangun pagi mesti gosok gigi, sebelum tidur mesti gosok gigi untuk menjamin kebersihan gigi dan kesihatan gigi. Okey? Jadi, yang kedua, kebersihan gigi. Okey.
kebersihan gigi adalah tidak sama dengan kebersihan mulut, okey? Macam mana kita nak menjaga kebersihan gigi? Yang pertama, mengurangkan makanan yang mengandungi kandungan gula yang tinggi. Kenapa? Kerana makan gula yang banyak akan menghitamkan gigi kita. Dan gigi akan menjadi rosak dan sakit. Jadi, anak-anak mengurangkan makanan yang mengandungi kandungan gula yang tinggi. Okey, yang kedua, mengurangkan pengambilan minuman bergas. Dan akhir sekali, makan makanan yang boleh menguatkan gusi seperti apa? Susu yang mengandungi kalsium yang tinggi. Okey, next. Kebersihan badan. Mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Tapi cuaca Malaysia kan sangat panas. Cikgu Chia kadang-kadang mandi sekurang-kurangnya 3 kali dalam sehari. Yang last kali tu sebelum tidur lah. Sebab banyak pelor sampai Cikgu Chia tak boleh tidur dengan selesa kan. Okey. Yang kedua, menggunakan sabun dan air yang bersih. Mesti bersih tau. Sebab kalau kamu dah guna sabun mencuci seluruh badan, kamu guna air yang kotor, mesti kotor lagi kan. Okey. Jadi mestilah menggunakan sabun dan air yang bersih untuk menjaga kebersihan badan kita. Okey, seterusnya kebersihan rambut. Okey, Cikgu Chia nak tengok siapa yang berambut panjang dalam kelas ini. 2 orang je yang berambut panjang. Okey. Macam mana kita nak menjaga kebersihan rambut? Yang pertama, mengikat rambut agar kelihatan kemas. Okey, yang berambut panjang tu mestilah ada sikat kan. Sikat bagi nampak kemas. Yang berambut pendek tu agak senang lah untuk menjaga kebersihan rambut. Okey, yang kedua, mencuci rambut menggunakan shampoo sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu, okey? 2 kali. Kerana shampoo tu mengandungi banyak kandungan yang bahan kimia yang akan merosakkan kulit rambut kita. Jadi jangan menggunakan dia setiap hari tau. Okey, sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu itu sudah cukup. Kalau rambut yang macam Cikgu Chia, panjang, tebal dan banyak, bolehlah panggil mak ikat rambut dengan gelang macam ni. Nampak lagi jelas kan? Nampak kemas, nampak cantik. Okey. Okey, lepas ni kebersihan tangan. Okey. Yang pertama, kita mestilah memotong kuku setiap minggu. Okey. Tengok kuku Cikgu Chia mesti potong setiap minggu. Sebab kuku yang panjang akan menyimpan kuman dan habuk yang banyak yang kita tak boleh lihat dengan mata. Seterusnya, kita mestilah sentiasa membasuh tangan. Bila kita nak basuh tangan? Okey, ada 4 waktu yang memang penting dan patut membasuh tangan. Okey, yang pertama, sebelum makan. Okey. Kenapa kita mesti membasuh tangan sebelum makan? Sebab tangan kita mestilah banyak benda yang kotor yang kita tak boleh lihat dengan mata. Kalau kita tak basuh tangan, kita pergi ambil makanan dan makan. Kamu akan makan terus dengan kuman-kuman yang kotor ini. Okey. Jadi mestilah basuh tangan sebelum makan. Okey. 4. Yang pertama tadi sebelum makan. Yang kedua, selepas makan. Yang ketiga, sebelum pergi ke tandas. Yang keempat, akhir sekali, selepas pergi ke tandas. Okey. Okey, nanti Cikgu Aina akan menunjukkan dan mengajar semua anak-anak untuk mencuci tangan dengan kaedah yang betul. Baiklah, ini adalah bahagian terakhir bagi Cikgu Chia. Kebersihan kaki. Kaki adalah lebih kurang dengan tangan kan? Okey, kita mestilah memotong kuku kaki setiap minggu.
Okay, siapa yang ada bermain bola sepak di kelas ini? Ada kan? Kalau main bola sepak berkuku panjang, nanti terkena kuku patah, berdarah dan sakit. Ini adalah tak baik kan? Jadi kita mestilah sentiasa memotong kuku kaki dan tangan. Okay, yang seterusnya sentiasa membasuh kaki. Supaya kaki tu tak busuk lah, tak berbau. Okay, yang last kali, tukar stocking sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Kerana stocking akan menyerap peluh kaki kita dan banyak kuman akan terkumpul kat stocking. Jadi, kita mestilah sentiasa menukar stocking untuk menjaga kebersihan kaki. Baiklah anak-anak semua, jelas tak tentang kebersihan diri dan komponen-komponen anggota badan yang kita haruslah menjaga kebersihan dalam kehidupan seharian? Jelas. Okey, semua jelas. Pandai, bagusnya semua. Okey, siapa yang tak jelas lagi boleh angkat tangan. Okey, tak ada, semua pandai ya. Baiklah, program menjaga kebersihan Cikgu Cha akan berhenti kat sini dan Cikgu Cha akan menyerahkan pembentangan ini kepada Cikgu Aina yang sangat menarik. Bye-bye semua.